Kita mula ya. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua yang sudi hadir dan join program anjuran kumpulan kami ni. So, program ni adalah salah satu daripada tugasan untuk subjek SCCA iaitu perhubungan awam. Okay, malam ni kita panggil seorang penceramah yang sangat dikenali di dalam media sosial yang banyak membicarakan tentang seksualiti kanak-kanak yang sekarang ni betul menjadi masalah pada masa sekarang ni lah. Kan, banyak kita dengar kes-kes berkenaan seksualiti melibatkan kanak-kanak. Jadi hari ni kita panggil Aki untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang tajuk kita malam ni, iaitu sexuality grooming. Tanpa buang masa, kita jemput Aki untuk meneruskan sesi webinar kita pada malam ni. Silakan Aki. Aki boleh dengar ke? Test. Sorry, saya punya internet problem tadi. Okey, tak apa. Nasib baik, okey balik. Terima kasih pihak penganjur yang menjemput saya pada malam ni. Barisan pelajar juga mereka yang mungkin datang daripada beberapa platform social media yang saya telah hebahkan. Saya sebenarnya nak cerita kepada rakan-rakan para pelajar semenjak daripada 2 tahun lepas, bila kita dah banyak program secara online yang disebabkan PKP, memang terlalu banyak mahasiswa, terutama di peringkat universiti, menganjurkan program online yang menjurus kepada topik-topik seperti ini. Okay? Tapi yang paling banyak dia bercerita berkaitan dengan gangguan seksual. Okay? Apa itu gangguan seksual? Siapa mangsa gangguan seksual? Kenapa orang kena gangguan seksual? Apa jenis gangguan seksual? Dan macam-macam lagi. Tapi dalam topik sexual grooming, dia agak spesifik sedikit. Sebab sexual grooming ni, dia adalah satu perlakuan yang menjurus kepada kanak-kanak yang bawah usia 18 tahun. Okay? Dia bukan berlaku kepada mereka yang usia 18 tahun ke atas daripada segi undang-undang, walaupun pelakon itu berlaku. Tapi sebelum itu saya nak kenalkan diri dulu lah ya. Nama saya Muhammad Fairuz bin Abu. Dalam social media, okay, saya menggunakan nickname Fairuz Al-Jengkawi. Okay, yang merujuk tempat kelahiran saya Al-Jengkawi bukan daripada Langkawi ya, tapi daripada Ferda Jengka Pahang. Okay, dan saya berumur 37 tahun. Kenapa saya berkongsi berkaitan dengan topik ini? Ada sahabat saya masuk Cikgu Fadli. Okay. Kenapa saya berkongsi ataupun bercerita berkaitan dengan topik-topik sexual grooming, sex education ataupun isu-isu yang berkaitan? Okay. Semuanya bermula bila di Malaysia ini saya dapati yang banyak memperjuangkan isu berkaitan dengan sexuality, isu yang berkaitan dengan isu pendidikan sexuality, isu ketagihan pornografi ataupun isu-isu melibatkan permasalahan sosial adalah mereka yang kita panggil sebagai wanita, ibu-ibu. Okey, ibu-ibu yang mereka ada anak, mereka concern dengan permasalahan ini, maka mereka tampil ke depan. Maka wujudlah beberapa NGO ataupun gerakan yang nak membantu anak-anak ini. Sebab itu bermula tahun 1998 saya suka nak kongsikan berkaitan dengan ada sebuah rumah bimbingan yang dibina yang bernama Rawdatus Sakinah.
Ini tahun 1998 saya pun pernah berkhidmat bersama mereka. Rumah ini adalah menempatkan budak-budak perempuan yang berusia 12 hingga 25 tahun yang berhadapan dengan permasalahan sosial. Begitu juga ada ibu-ibu, puan-puan mereka yang kita panggil apa, yang concern dengan permasalahan semasa, membangunkan rumah-rumah bimbingan yang lain. Daripada NGO sebagai contoh APIP, mereka membangunkan rumah bimbingan juga untuk remaja perempuan. Yang menggerakkannya majoriti adalah perempuan. Begitu juga dalam topik pendidikan seksualiti, yang menggerakkan, yang paling pure, paling awal di Malaysia yang menggerakkan adalah seorang wanita yang saya rasa anda mungkin kenal, Profesor Dr. Halina Haliza Siraj, yang mana beliau telah berkongsi tentang topik ini lebih 30 tahun. Begitu juga dengan satu NGO Ikram yang di bawah itu mereka ada gerakkan satu program ataupun wacana gerakan dipanggil sebagai Mothers Against Pornography. Ketika itulah Mothers Against Pornography, sebab keterlibatan orang lelaki kurang. Lepas dah ada lelaki masuk, barulah ditukar menjadi Malaysians Against Pornography. Begitu juga rakan-rakan saya yang menggerakkan Stop Pornography, dan ada beberapa lagi perkara yang menjurus kepada permasalahan ini. Tapi majoritinya perempuan dan kita ramai. Sebab saya nak beritahu, kadang-kadang ada wanita-wanita ni yang dia ke depan untuk membawa awareness, advokasi tentang topik-topik ini. Kadang-kadang mereka menyumbang video-video mereka ke dalam channel ML Studio. Saya yakin ML Studio ni satu platform yang boleh kata setiap mahasiswa-mahasiswi tahu. Okay? Sebab mereka terbina atas konten, video-video ataupun ulasan-ulasan speaker yang berbeza latar belakang dalam pelbagai topik. Jadi mungkin ramai yang tahu tentang ML Studio. Kalau dalam ML Studio, bila ada perempuan-perempuan yang bercerita topik-topik seperti ini, yang bercerita pernah jadi masa gangguan seksual, yang bercerita mereka ini pernah diperlakukan sedemikian oleh lelaki-lelaki yang tak sepatutnya, yang tak guna, maka komen-komen yang akan muncul bila perempuan-perempuan ini bercakap, dia banyak menjurus kepada yang tak elok. Mereka akan kaitkan, siapa suruh tak tutup aurat, siapa suruh menggatal sangat, siapa suruh menggedik sangat, kalau tepuk sebelah tangan akan berbunyi. Jadi perempuan-perempuan ni dia akan menjadi mangsa cyberbully disebabkan perjuangan ataupun awareness yang mereka cuba bawa. Tapi bila lelaki yang bawa, dia tak akan jadi macam tu. Bila seorang lelaki dia membawa topik tentang gangguan seksual, dia membawa topik berkaitan dengan sexual grooming, tentang isu pedofilia, isu pornografi, ada juga yang dia macam nak bergurau, buat lawak-lawak lucah disebabkan topik-topik yang disampaikan. Tapi yang lebih menyokong lebih ramai. Sebab lelaki dia faham cara untuk menyampaikan kepada lelaki yang lain bahasa lelaki. Jadi itu sedikit cerita yang saya boleh kongsikan, kenapa saya menceburkan dalam bidang ini, disebabkan ketika itu tuntutan yang memerlukan orang lelaki lebih ke depan, terutama ayah-ayah ini. Dan saya doakan adik-adik para pelajar yang ada pada hari ini, terutama golongan mahasiswa yang lelaki terutamanya, you kena lebih agresif ke depan dalam memastikan permasalahan ini kita atasi bersama dengan lelaki-lelaki yang lain. Dan saya doakan pelajar-pelajar yang ada hari ini, yang lelaki ini adalah lelaki-lelaki yang akan jadi contoh pada lelaki yang lain. Sebab bukan senang orang lelaki nak join program-program macam ni. Sebab itu kita jangan pelik dalam program mahasiswi ramai, yang lelaki kurang. Itu benda yang biasa. Tapi kalau ada, rare. Baik. Sekarang ni bila kita cerita tentang sexual grooming, dia sebenarnya daripada segi sudut bahasa dia apa sebenarnya? Sebab kita perlu tahu sexual grooming ni, adakah dia satu bentuk jenayah, perlakuan tu bagaimana, ia boleh berlaku di mana. Sexual grooming ni kalau kita tengok dalam terjemahan dia dalam akta kanak-kanak, dipanggil sebagai pengantunan seksual. Antun seksual. Kalau anda cari maksud pengantunan ini, kita tak akan jumpa word ataupun definisi yang tepat. Yang ada itu kita boleh nampak kalau kita translate kepada English, sexual grooming. Ia adalah satu proses di mana seseorang individu dia ada satu tujuan seksual. Untuk dia punya seksual, dia bersegi diri dia lah. Dia akan mensasarkan seseorang kanak-kanak. Sebab itu sexual grooming ni dia berfokus kepada budak bawah umur. Dia akan mensasarkan seorang kanak-kanak dalam dunia nyata ataupun dalam social media, menjinakkan kanak-kanak itu, membina kepercayaan. Dia akan memberi sebarang keperluan emosi kepada budak ini untuk tujuan seksual dia.
Maksudnya kalau ada seorang lelaki, kita ada seorang adik. Kalau adik kita tu, dia berbuat dengan seseorang dan dia percaya dengan orang tu adalah orang yang baik, okay? Dia percaya orang tu adalah orang yang baik, kita takut dia menjadi mangsa sexual grooming. Sebab orang itu membina kepercayaan kepada kanak-kanak berkenaan. Kenapa sexual grooming ni bahaya? Sebab macam ni saya nak sebutkan. Sebagai contoh, kalau kita ada seorang kanak-kanak, okay, mereka ini pergi ke taman permainan ke, ataupun mereka belajar di sekolah ke, contoh di asrama kan. Kadang-kadang kalau berlaku gangguan seksual, dia adalah berlaku secara tidak ada konsen, tidak ada kerelaan. Ada orang datang, tiba-tiba peluk pada belakang. Ada orang datang, tiba-tiba dia menyentuh private part kita. Kalau normal punya perlakuan seperti ini, kita akan tetis. Kita akan jerit ataupun kita stop. Kita stop sebab kita tak suka diperlakukan macam tu. Tapi sexual grooming, perlakuan macam tu juga. Ada yang dipeluk, okay? Ada yang dipegang private part, ada orang tu suruh menyentuh private part dia. Tetapi individu yang menjadi bangsa tu, dia takkan jadi macam orang yang kena gangguan seksual. Okay? Orang yang kena gangguan seksual tadi, dia akan ada react. Walaupun dia kaku ketika tu, tapi dia rasa tak suka, dia rasa tak selesa. Dia berbeza dengan mangsa yang jadi mangsa sexual grooming. Perlakuannya sama, ada orang sentuh, ada orang peluk dia, ada orang suruh pegang private part, dia menyentuh private part orang itu, tapi dia tak rasa itu adalah satu kesalahan. Sebab sebelum ia berlaku, ada proses hingga dia rasa okey diperlakukan seperti itu. Ini bahayanya sexual grooming. Okay, saya harap awak boleh faham apa definisi ataupun penerangan yang saya sebutkan tadi. Dia macam menjinak-jinakkan emosi seseorang hingga orang tu terpuai-puai daripada segi emosi dan merasakan apa yang dilakukan oleh individu berkenaan kepadanya adalah bersifat kasih sayang. Benda ni kena hati-hati. Okey, sekarang ni saya nak sebut. Bila cerita tentang sexual grooming ni, apa sebenarnya kaedah ataupun cara mereka nak cari mangsa? Dia ada 6 step ataupun 6 stage bagaimana sexual grooming berlaku. Okey, yang pertama dia akan mensasarkan mangsa, targeting the victim. Kat mana mereka ni akan mencari mangsa? Kalau dulu kita tahu, sebelum wujudnya internet, mereka akan cari budak-budak kat taman permainan, okey, depan-depan sekolah ketika anak-anak ini menunggu mak ayah, ataupun budak-budak yang pergi ke pasar malam seorang-seorang. Dan ia terbukti dalam satu kes yang berlaku dalam Malaysia. Tahun 2007, kes adik Nurin Jazli. Saya tak pasti awak tahu ke tak tentang Nurin Jazli, tapi cerita ni famous sangat. Nanti awak boleh cari kat Google kisah adik Nurin Jazli. Cerita ni sangat menyayat hati. Seorang kanak-kanak, seorang diri, okay, keluar pada rumah, pergi ke pasar malam di Wangsa Maju, lalu tidak pulang ke rumah. Ibu bapa mengesyaki yang anaknya telah diculik. Polis buat siasatan dan memperkenalkan ketika itu talian Nur. Okay? Sesiapa yang menemui kanak-kanak sekian-sekian dengan berpakaian sekian-sekian, bolehlah memberikan maklumat kepada pihak polis. Tapi tak ditemui. Sehinggalah hari yang ke-19, lebih kurang tak silap saya, anak ini ditemui di Petaling Jaya Selatan, jauh daripada Wangsa Maju. Bukan dalam keadaan masih hidup, tapi telah meninggal dunia. Dia diletakkan dalam sebuah beg sukan. Okay, diletakkan dalam sebuah beg sukan yang masih lagi baru di depan sebuah kedai. Dan anda bayangkan bagaimana kesiannya kanak-kanak ini hingga dibunuh, mati, dan dah jadi mangsa seksual, dan dia juga mungkin diperlakukan secara kejam dan hingga mati. Ini bagaimana ia boleh berlaku? Mungkin ketika adik ini bertemu dengan individu itu, kalau diculik dia mungkin budak dipanik, dia akan menjerit. Tapi sexual grooming ni bagaimana? Dia akan membuatkan budak terasa selesa. Sebagai contoh, kan, adik seorang dia, nampak dia target budak tu kan, adik seorang je, ada buat duit ke? Mesti dia apa belanja. Kan? Dia bagilah budak tu aiskrim ke, dia bagilah makanan yang ada kat pasar ke. Sebab masa tu adik berkenaan, adik Nur Jari ada di pasar malam. Okay? Dia bagilah makanan ke, ya, apa sahaja yang budak tu suka. Ini namanya grooming. Satu proses untuk merebahkan mangsa itu. Hingga budak ni tak sedar yang dia sebenarnya masuk dalam perangkap sexual predator berkenaan. Kesian kes adik Nur Jazli ni. Dan pelaku berkenaan memang seorang predator ataupun pedofilia lah. Sampai sekarang kita tak tahu siapa yang melakukannya. Kesian. Okay, tapi itu dulu. Sekarang, ledakan teknologi membuatkan kelompok sexual predator ni dia tak ada, jaranglah kita dengar dia cari mangsa lagi di tempat-tempat macam tu. Taman permainan masih lagi ada, tapi tak banyak.
Sebab apa? Ada internet. Terlalu banyak platform yang berkumpulnya kanak-kanak ataupun remaja pada hari ini. Kat mana? Dalam Instagram, dalam TikTok, dalam apps game secara online. Ada banyak budak-budak kat situ. Dalam Roblox, ada macam-macam lagi lah. Kalau anda orang yang tahu tentang aplikasi yang ada kat dunia ni, yang boleh online beramai-ramai dengan orang lain, pasti awak tahu kat mana budak-budak berkumpul. Dan bila mereka nampak budak-budak yang seperti ini, dia nampak, okey, aku dah target dah budak-budak macam ni, memang aku boleh rebahkan dia, aku boleh grooming dia. Dan anda kena ingat, walaupun orang tu remaja, tapi kalau dia 18 tahun ke bawah, okay, dia tetap juga kanak-kanak dalam akta. Dalam undang-undang, mereka adalah kanak-kanak. Okey, sekarang ni dah selesai, dah target dah seorang budak. Ataupun beberapa orang budak. Kemudian yang kedua, dia akan pergi stage 2, gaining the victim trust. Dia akan cuba mendapatkan kepercayaan mangsa berkenaan. Kanak-kanak itu. Macam mana kita nak bagi dapat kepercayaan orang pada kita? Akan berikan apa yang budak tu tak dapat. Sebagai contoh, dia ni akan membuatkan budak ni percaya yang dia tu baik. Dia akan portray dia sebagai seorang yang bertanggungjawab, sebagai seorang yang peduli kepada budak itu. Bila dia sampai tahap mendapatkan kepercayaan seorang budak ataupun bangsa, dia akan pergi step yang ketiga ataupun stage yang ketiga. Apa dia? Stage yang ketiga, dia akan feeling a need. Dia akan memberikan apa yang budak tu tak dapat. Apa keperluan yang budak tu nak, dia akan bagi. Masa, contoh, seorang kanak-kanak dia tak ada, dia tidak mendapat perhatian yang secukupnya daripada keluarga, maka dia akan bagi. Okey, dia akan bagi kita panggil sebagai keperluan emosi budak itu. Budak tu nakkan hadiah, mungkin dia akan bagi. Budak tu nak perhatian, dia akan bagi. Okey, sebagai contoh, budak-budak yang update gambar-gambar dalam Instagram, dalam IG story, tak ada siapa yang like, tak ada siapa yang puji. Dia datang, dia klik love, dia puji, cantik lah adik ni, comel lah adik ni. Tak ada siapa terkata adik cantik. Nampak tak? Okay? Apa yang budak tu nak, dia akan bagi. Begitu juga hari ni, wujudnya streamer yang kadang-kadang melakukan online grooming kepada budak-budak yang melayan video dia. Dia buat benda-benda yang lucah berkaitan dengan pornografi. Ini semua grooming, sexual grooming. Okay? Tapi sexual grooming hari ni yang lebih dahsyat adalah grooming yang melibatkan secara besar-besaran, bukan daripada individu, tapi yang kita panggil sebagai bentuk hebahan daripada drama, perfilman, Netflix. Okay? Paparan-paparan yang lucah, yang melibatkan soft pornografi, yang masuk dalam pemikiran budak-budak. Yang ini secara personal, individu, tapi yang secara mass, beramai-ramai ni, yang kita tak boleh nak kawal. Sebab terlalu banyak channel, aplikasi yang boleh mengajar budak benda yang bukan-bukan. Okay. Sekarang ni, bila budak dapat keperluan apa yang dia perlukan, kasih sayang, perhatian, masa, ketika ini individu berkenaan akan membuatkan hubungan itu mula nampak macam special. Apa dia? Daripada perkenalan sebagai seorang individu dewasa dan kanak-kanak, dia akan sexualize the relationship. Dengan cara apa? Panggil abang angkat kepada adik angkat. Benda ni juga perlu faham. Grooming ni, walaupun ia tak termaktub kepada orang 18 tahun ke atas, tapi sexual grooming juga berlaku kepada 18 tahun ke atas. Walaupun you kata ada consent, tapi budak-budak bawah 18 tahun tak dapat bagi konsen sebab mereka disepakkan sebagai kanak-kanak. So, kita kena ingat, kadang-kadang orang yang couple pun, dia masuk dalam step ni juga. Dia rebahkan oleh lelaki ataupun teman lelaki dia. Kan, dia sexualize, dia relationship. Mulalah kata special, awak lah istimewa dalam hidup saya ataupun dalam hidup abang. Abang ada banyak adik angkat, tapi adik lah yang paling special. Begitu juga kalau dia power. Kan, you memang sangat cantik dalam kelas I, you lah yang paling kalau orang Kedah panggil segak kan, yang paling kira yang paling menonjol. Dia akan membuatkan hubungan itu nampak special dengan mangsa. Sebab itu step dia tu, proses dia ni yang membuatkan kadang-kadang budak tu tak sedar yang dia mangsa. Sedap dia memenuhi keperluan budak itu. Cuba kita bayangkan hari ini, berapa banyak budak-budak, lelaki dan perempuan memerlukan masa, ya, ataupun kita panggil kasih sayang daripada seorang ayah. Kita faham hari ni guys, budak-budak kalau sekolah tadika, sekolah rendah, banyak ibu ayah yang peduli kepada mereka.
ambil daripada sekolah, lepas tu balik pada sekolah yang kemudiannya parents akan tanya macam mana sekolah hari ni. Peduli tentang keperluan emosi anak. Tapi bila anak masuk remaja, mak cakap banyak mak yang tak peduli anak dia. Okey, anda semua mungkin ada pengalaman. Hingga lelaki, kita sebagai lelaki, kita sampai tahap tak ada idea nak bersama dengan ayah kita sendiri. Sebab kita ini, saya dah sebutkan, tak nampak link connection bila dia nak bercerita bersembang dengan mak ayah kita. Anak-anak hari ni apatah lagi parents dengan keperluan ekonomi keduanya bekerja. Kat mana budak-budak ni nak bersembang? Kat mana budak-budak ni nak bercerita? Dengan kawan-kawan, dengan orang yang dia tak kenal dalam internet. Bayangkan kalau dia ketika itu dia tak dapat tidur, meluahkan perasaan dalam social media, tiba-tiba ada orang teks dia dan kata, oh kesiannya jadi macam tu. Share lah dengan saya sedia untuk mendengar. Inilah mula-mula ayat-ayat buaya ni. Okay? Hingga budak tu tak sedar yang dia tu dah masuk dalam perangkap. Ini grooming ni satu teknik, mudahnya bahasa, menjinak-jinakkan seorang kanak-kanak yang usia 18 tahun ke bawah. Okay? Dan teknik ni juga berkesan untuk mereka 18 tahun ke atas. Walaupun awak tu dah belajar kat universiti ke, tapi kalau bab ini tewas, memang susah. Jangan ingat budak-budak yang kita kata, oh dia ni ada pegangan agama yang kukuh, asas agama cukup. Tak ada makna saja. Lelaki ataupun sexual predator ni, mereka pandai memanipulasi keadaan. Hingga orang tu tak sedar, akhirnya dia juga boleh menjadi mangsa. Dan kita jangan ingat mangsa sexual grooming ni hanya kepada perempuan, bahkan kepada budak-budak lelaki. Kadang-kadang grooming ni berlaku di sekolah, antara cikgu dengan pelajar. Kadang-kadang saya pun geram juga dengan trend-trend. Okay, share kat dalam TikTok, oh dulu dia ni cikgu saya ni pelajar dia. Habis dia cikgu, dia habis sekolah, dia kahwin dengan cikgu dia. Kan? Walaupun dia adalah jodoh, tapi saya khawatir ketika mereka ni sebagai seorang guru dan pelajar, ada unsur-unsur grooming kat situ. Apatah lagi kalau cikgu dia cikgu lelaki. Okay? Dan anak murid itu perempuan, dan lepas tu mereka berkahwin pula. Ini menggunakan kedudukan ni untuk mendapatkan kepercayaan mangsa untuk suka dengan dia. Walaupun mungkin tak ada grooming yang berlaku, tapi saya risau dengan trend ni seperti ini. Okay? Kita takut ada budak-budak yang yang kita panggil sebagai, mereka ni percaya dengan individu berkenaan sampai tahap dia terlupa yang individu tu mengambil kesempatan terhadap dirinya. Kesian. So bila dia dah sampai tahap memberikan apa yang budak dia tak dapat, dan kemudian ni dia nak bagi nampak hubungan ni special. Ketika ni kalau adik ibu ayah ataupun anda para pelajar, ada adik kat rumah, masa cuti tengok dia ni handphone top up je, tapi sentiasa ada internet. Kat rumah tak ada wifi. Selalu kalau tak ada top up, dah habis top up, internet dah habis, akan minta duit kat ayah, kat ibu. Tapi sekarang tak ada. Ada je top up ni. Something wrong kat situ. Boleh jadi ada orang yang dah top up kan. Okay? Ataupun tiba-tiba kita nampak adik kita dah dapat hadiah. Tiba-tiba ada orang post untuk adik kita. Boleh jadi orang tu sampai tahap nak membuatkan adik kita percaya yang dia baik. Nak memastikan hubungan tu nampak berbeza dengan hubungan budak ni dengan orang-orang yang lain. Maka bagi hadiah. Sebab tu kena hati-hati dalam hal ini. Ya. Baik. Bila dia dah sampai dapat memenuhi keperluan emosi budak tu, memberikan apa yang budak tu nak, yang memenuhi keperluan budak berkenaan, dia pergi pada stage 4. Apa dia? Isolating the child. Dia akan mula membuatkan budak tu diasingkan dalam rumah. Walaupun budak tu ada kat rumah, tapi fikiran dia, tubuh, fikiran dan jasad dia ni dalam diri dia seolah-olah tak ada kat rumah. Macam mana cara? Waktu makan, terbayangkan orang tu macam angau lah. Waktu tidur, sentiasa nak orang tu teman dia, nak video call. Okay? Sebab apa? Dia dah berjaya membuatkan budak ini walaupun ada kat rumah, tapi seolah-olah tak ada. Family ataupun parents kena alert bila hal seperti ni berlaku. Sebab iyalah, kadang-kadang kita tak perasan kan, bila tengok budak ni senyum sorang-sorang, ya, dia macam orang bercinta kan, tengah hangat awal-awal bercinta tu senyum, ya, lepas tu tersenyum sorang-sorang kan, berpusing sana berpusing sini, peluk pantal kan. Tapi kita kena ingat ada juga mungkin unsur grooming kat situ. Apatah lagi kalau individu berkenaan lelaki itu tidak ada niat pun nak mengisterikan perempuan. Okay, baik. So kita kena faham tentang hal ini.
Bila dia dah sampai tahap stage yang keempat, dia akan masuk stage yang kelima. Stage yang kelima ni masalah. So, apa lagi yang dia nak? Ini dia bermula grooming dia. Grooming dah selesai. Sekarang dia akan sexualize the relationship. Okay? Sexualizing the relationship dengan cara apa? Mula mengajar budak ni benda-benda yang bukan-bukan. Sebab budak tu dah sayang. Budak tu dah anggap dia abang angkat. Dia dah anggap budak tu sebagai individu yang bersedia mendengar cerita, yang berkongsi masalah. Ketika inilah dia mula menggunakan word-word lucah, tapi budak ni tak perasan. Sebagai contoh, adik tengah buat apa? Adik nak mandi. Oh, ya ke tengah mandi? Boleh tak share gambar? Kan? Lepas tu budak ni akan kata lah, tak ready lagi ni, kan tak bersiap pun. Tak apa, hantar je, abang okey. Nampak macam biasa kan? Tapi masalah. Ya, waktu nak tidur pula, ada gunakan word-word yang ni lah, nak tidur ke? Seorang-seorang, tak ada siapa yang teman ke? Mesti ni abang temankan. Adik tidur macam mana? Tidur di sini. Kan? Baru banyak yang masuk, banyak terbuka pula dia punya ni kan. Risau juga saya kalau share link ni di umum kan. Kita takut tak siapa-siapa yang masuk lagi. Tapi tak apalah. Nanti boleh remove ya admin. Kalau pelik sangat, okay, baik. So, saya nak sebutkan. Ketika inilah dia mula mengajar tentang pornografi, tentang benda-benda yang lucah, memperkenalkan budak tentang word-word yang lucah. Ini dah masuk, kiranya dah red flag dah ketika ini. Kalau budak tu layan, habis. Silap hari bulan, budak ini willing untuk hantar gambar dia tak berpakaian. Sanggup melayan seksual orang itu dengan melakukan video call hingga budak ini sanggup untuk menanggalkan pakaian dia secara video call. Ini kena hati-hati. Benda ni banyak gila berlaku ketika waktu PKP yang lepas. Sebab budak-budak 24 jam handphone kat tangan, kebanyakannya. So, bayangkan berapa ramai budak-budak yang dah menjadi mangsa ketika waktu berkenaan. So, sekarang ni ada yang dah hantar gambar, ada yang dah melayan benda-benda yang lucah. Bila lelaki-lelaki ini mensasarkan mereka, maka dia akan pergi step yang kena. Stage 6, maintaining control. Apa dia maintaining control? Pelaku ataupun sexual predator akan membuatkan perlakuan dia dengan mangsa hanya mereka berdua saja yang tahu. Sebagai contoh, jangan cerita pada sesiapa, ini rahsia kita berdua. Ini maintaining control. Ini bukan secara baik, bukan secara ugutan. Bukan secara baik tu baik, tapi dia gunakan reverse psychology. Dia kata ini rahsia kita berdua. Okay, abang sayang awak, tak apa awak buat macam ni. Jangan rasa macam abang minta maaf kalau buatkan adik rasa tak selesa. Nampak tak? Guna word-word macam tu. Budak ni tak rasa benda tu salah kan? Dia berbeza dengan orang kita baru kenal. Contoh, DM kita kat Instagram, tiba-tiba hantar benda yang bukan-bukan, benda yang lucah. Kita akan block terus. Sebab dia adalah bersifat sexual harassment. Tiba-tiba benda tu berlaku tanpa kita rasa tak suka dengan benda tu. Tapi grooming tak macam tu. Dia step by step. Maintaining control. Atau ketika budak ni dia mula sedar, dah masuk stage yang kena, dia dah sedar, aku buat ni salah lah. Macam mana nanti kalau ibu bapa aku tahu? Macam mana kalau benda ni viral? Kan? Jadi kalau budak ni dah mula sedar, dia cakap pula pada sexual predator tu, saya tak suka lah buat macam ni. Kenapa awak buat saya macam ni? Saya percaya dengan awak. Apa dia kata? Jangan cerita kat sesiapa. Kalau awak cerita kat sesiapa, saya ada gambar awak. Saya boleh delahkan. Saya boleh hantar kat abang awak, saya boleh hantar kat kawan-kawan awak, kepada mak ayah awak. Awak malu nanti. Nampak tak? Bila maintaining control ni dah berlaku guys, ini masalah. Ni budak ni akan melayan saja kehendak individu berkenaan. Hatta melakukan persetubuhan secara fizikal. Okay, dia akan rotate lah. Dia tak perlu lagi nak bina kepercayaan. Dia hanya pusing kepada stage yang kelima dan juga stage yang keenam. Dan kita kena ingat, sexual grooming ni, walaupun hari ni saya sebut banyak berlaku secara online, tapi secara fizikal pun kerap juga berlaku. Itu yang kadang-kadang berlaku semua marah dalam rumah. Ayah dengan anak, bapa saudara dengan anak saudara, atuk dengan cucu. Okay? Apa lagi? Abang ipar dengan adik ipar. Termasuklah di institusi pendidikan. Bila mana cikgu sendiri yang grooming budak-budak. Senior kat asrama grooming budak-budak junior form 1. Warden grooming budak-budak yang muda-muda ni.
Dan benda ni berlaku secara berleluasa walaupun dia tertutup. Tapi benda ni kita nampak hasil-hasil ni pada hari ni. Bila mana kalau anda aktif kat dalam Twitter, game Twitter ke mana-mana platform social media, anda akan dapati ada individu-individu yang hari tanpa rasa malu lagi declare diri dia orientasi seksual dia bagaimana. Kalau dia gay, dia mengaku dia gay. Dan kadang-kadang saya suka je baca perbincangan dia orang ni, walaupun dia punya perbincangan na'udzubillah, memang lucah gila. Tapi ada satu tweet, dia ni ada follower dekat 60,000 orang Malaysia. Okay. Dia kata betul ke orang cakap mereka yang ramai jadi gini banyak bermula pada asrama. So komen kat situ ada berpuluh-puluh. Banyak yang membenarkan, ya betul, abang diangkat di asrama yang jadikan dia tu adik angkat. Nampak benda tu simple tau. Tapi inilah kelakuan yang membibitkan hubungan-hubungan macam. Kenapa budak ni tak rasa apa-apa saat dia berlaku? Sebagai contoh, warden buat pada pelajar, ajak budak tu datang ke bilik warden, suruh urut-urut. Ataupun yang berlaku di institusi tahfiz keagamaan, muda tahfiz buat pada pelajar. Kadang-kadang budak ni, bila orang tu senior ataupun orang tu ada kuasa, orang tu dipandang mulia dalam masyarakat, mereka keliru dengan apa yang berlaku. Dia tak rasa benda tu salah. Sebab tu ada kes grooming yang gila-gila. Ada budak ni, dia diminta oleh mudir ataupun pengetua di asrama tahfiz itu untuk datang kat bilik dia. Dia suruh budak turun kaki dia, sampai dia suruh budak tu memegang kemaluan dia. Budak ni naif, tak tahu tentang benda ni. Kat sinilah pentingnya sex education. Apa sentuhan yang boleh, apa yang tak boleh. Kalau orang suruh buat tu, kau kena buat tak? Tapi budak-budak tak tahu. Mak ayah tak cerita. Itu yang kadang-kadang mereka ni bila dah jadi mangsa, menyentuh dan orang tu pula memegang kemaluan dia sampai melakukan onani kepada kemaluan budak itu, dia tahu benda itu salah. Tapi sebab yang buat itu orang yang dikenali, orang yang kita panggil sebagai individu yang dipandang mulia dalam masyarakat, akhirnya benda itu tak selesai. Kalau buat report sekalipun, orang akan salah budak-budak itu. Orang akan salahkan mangsa yang buat report. Sebab apa? Memfitnah individu berkenaan, sengaja nak memburukkan dia punya reputasi. Ini adalah komplot beramai-ramai untuk menjatuhkan individu berkenaan. Sedangkan perlakuan itu berlaku. Saya, para pelajar, banyak sangat handle kes-kes yang melibatkan sexual grooming yang melibatkan kanak-kanak ini. Terutama budak-budak lelaki di institusi pendidikan. Banyak tak selesai. Budak darjah 1 kena cabul, kena jadi mangsa grooming. Ada yang seronok sampai tak buat dengan kawan-kawan budak darjah 1. Ya? Ada guru yang mengajar budak, ini mengaji kan. Lepas tu budak itu duduk kat depan dia, tapi suruh budak tu duduk atas riba dia. Sambil ajar, sambil tangan seluk pegang kemaluan budak-budak ni. Budak-budak tak tahu nak buat apa. Begitu juga dengan ada yang warden sampai tak liwat budak-budak. Ini yang berlaku di sekolah-sekolah asrama penuh. Akhirnya siasatan dalaman berlaku, guru berkenaan ditransfer ke bahagian HQ di KL. Kes dah 2, 3, 4 tahun, tak ada apa-apa cerita. Budak-budak ni hidup dalam trauma, depression, rasa maruah diri tercalar. Tapi tengok individu tu dalam social media, tunjukkan kebahagiaan dia, berjalan sana, pergi bercuti sana sini. Di mana keadilan tu? Sebab tu benda ni susah saya cakap. Daripada segi teori kita boleh cerita tentang hal ini. Tapi bila orang tu dah jadi mangsa, dia cuba mendapatkan pembelaan, ia tak semudah seperti yang kita kata. Sebab ramai akan kata buat report polis, tapi tak semudah itu. Apatah lagi orang tu dikenali dalam masyarakat, ada nama. Saya dah sebutkan, kalau grooming individu tu adalah orang yang nobody, mungkin dia memakan masa. Tapi kalau individu tu dikenali dan kau pula admire dengan kebaikan dia, lagi senang grooming tu berlaku. Cuba bayangkan, kalau orang tu artis kita minat, selebriti kita minat, dia follow kita, ataupun dia stalker kita punya IG story dan dia klik love, apa kita rasa? Kita rasa, wah gila lah. Kan, sampai kita share dengan kawan-kawan, kau tengok ni Muhammad ni yang aku minat tu, katakanlah kau minat BTS kan, Taeyong kan, dia klik love awak punya IG story, oh gila, kita akan canang benda tu berhari-hari. Kalau kita ada minat pada seseorang, orang tu dia macam tahu yang kita tu minat dia tau.
Kalau macam ni, grooming lagi senang berlaku. Sebab apa? Awal-awal lagi kita sudah meletakkan posisi kita sebagai orang yang minat dia dan kita akan membenarkan saja perlakuan orang tu. Apatah lagi kalau orang ni cerita artis, apatah lagi orang tu dipotret sebagai orang yang baik, macam ustaz-ustaz sikit, orang yang cerita tentang agama, lagilah individu tu percaya pada dia. Hingga individu tu walaupun grooming dia dengan benda yang lucah, ajar benda yang lucah, share video-video lucah, dia hantar gambar-gambar kemaluan dia, budak ni mungkin boleh sampai tahap bersangka baik, oh mungkin kena hack, mungkin admin dia. Sedangkan orang tu yang buat. Sebab itu ada sekalian, sexual grooming ni bahasa paling mudah adalah bila ada orang yang diamanahkan kepada tanggungjawab dia, tetapi dia menyalahgunakan kuasa dia. Guru menyalahgunakan kuasa, dia melakukan grooming pada pelajar. Ayah menyalahgunakan kuasa dia sebagai seorang ayah, grooming anak dia sendiri. Warden yang ada kuasa, menyalahgunakan kuasa dia, grooming budak-budak dia. Okay, siapa lagi? Individu dewasa yang ada dalam social media, grooming budak-budak ni demi kepuasan diri dia. Sebenarnya kenapa individu seperti ini melakukan hal seperti ini? Kenapa wujudnya sexual predator? Sebenarnya isu sexual predator ni bukan isu yang baru. Benda ni dah lama. Kadang-kadang kalau saya pergi program ceramah, saya suka tanya kan, pernah tak kat sini, biasanya orang tak angkat tangan lah yang pernah jadi mangsa gangguan seksual. Ada yang angkat tangan rendah-rendah je kan. Tapi saya akan tanya, yang ada kat sini pernah tak dalam hidup awak ada orang datang bercerita yang dia pernah jadi mangsa gangguan seksual? Kebiasaannya majoriti akan angkat tangan beritahu. Pasti sepanjang kita membesar, ada kita pernah dengar cerita sampai pada kita, di sekeliling kita ada yang pernah jadi mangsa sexual harassment. Jadi kat sini saya nak sebutkan, benda ini sexual predator ni, dia boleh datang di setiap zaman. Cara dia grooming budak-budak je berbeza. Dan hari ini lebih advance sampai kita tak dapat fikirkan di akal fikiran kita bagaimana dia melakukan. Okay? Sebab itu saya sarankan kepada para pelajar, bila kita faham tentang sexual grooming ini, kita janganlah sewenang-wenangnya anggap ini adalah satu benda yang kecil, satu benda yang kita panggil sebagai kes yang terpencil lah. Maksudnya kita tak payah nak cerita-cerita sangat lah, sebab benda ni pun kita rasa macam tak ramai yang kena. No, selagi benda tu tak melibatkan keluarga kita, kita mungkin tak berbunyi. Tapi kalau melibatkan ahli keluarga kita, adik kita, kakak kita, masa tu mungkin baru kita sedar. Jadi yang penyelesaian ni yang saya dapat beritahu adalah mulakan melalui pendidikan, terutama daripada rumah. Ajar budak-budak ni untuk mengenali tentang private part. Kena tahu macam mana nak react, macam mana nak bertindak kalau ada orang cuba menyentuh private part. Ni kalau ada orang sentuh private part dia, tak pegang dada dia, orang tu suruh pegang kemaluan dia, apa dia nak perlu buat? Walaupun orang tu adalah orang dikenali. Kena ajar budak-budak daripada kecil lagi. Kenalkan private part, apa sentuhan selamat, apa sentuhan tak selamat, ajar dia menjerit, bagi tahu. Walaupun benda ni ada dalam silibus dalam pendidikan kita daripada darjah 1 ataupun prasekolah, tapi kena perlakuan tu berlaku lebih awal daripada tu. Kena ajar daripada awal. Okay? Dan budak-budak ni saya nak sebutkan, kenapa mereka ni melayan individu yang dah share benda-benda lucah ni. Macam stage yang ke-6, yang ke-5 saya sebut, sexualizing the relationship. Orang ni cerita benda yang lucah. Gambar lucah, hantar video, gambar dia lucah, gambar kemaluan dan segala bagai. Kenapa budak ni melayan? Sebab sepanjang dia membesar, curiosity dia untuk tahu tentang benda itu tidak ditangani dengan baik oleh orang yang ada dalam rumah, mak bapak dia. Macam kita ni, dulu, mana ada siapa yang cerita benda kita? Ada pun sikit. Kebanyakan dia tahu bila kita belajar subjek sains, buat pembiakan. Dulu tingkatan 3. Kan? Masa tu kita tak tahu sangat benda tu yang seronok. Tapi bayangkan kalau ada budak 12 tahun, 11 tahun, ada orang cerita awal lagi pada tu. Melalui internet, kena grooming. Dahlah sepanjang kehidupan dia mendengar terlalu banyak word-word yang dia tak tahu. Contoh, dia dengar perkataan rogol, dia dengar perkataan cabul, dia dengar perkataan liwat, dia dengar perkataan macam-macam. Tapi siapa yang nak uraikan maksud perkataan tu? Tiba-tiba ada datang orang ajar dia, dia tak tahu orang tu grooming dia. Itu dia layan dia. Curiosity mereka yang tak ditarangi dengan baik membuatkan mereka boleh jadi mangsa sexual grooming dengan mudah.
So anda sebagai generasi baru, insyaAllah bila ada anak nanti, saya mohon kita kena bersedia untuk berterus terang, berkomunikasi dengan anak, terutama dalam bab-bab macam ni. Saya selalu tegakkan, mak ayah jadilah guru pertama pendidikan seksualiti anak-anak. Kalau mak ayah tak mampu sampaikan ni, abang-abang, kakak-kakak yang ada adik-adik ni, tolong nasihatkan adik-adik kita. Peduli apa yang adik-adik kita cari. Cuba kalau satu hari nanti awak balik kampung cuti raya haji ni, cuba cek ke handphone dia, apa history yang ada kat dalam Google dia. Siapa yang dia text dalam Instagram dia, dalam Snapchat dia. Terlalu banyak. Kan hari ni ada mesej-mesej yang boleh dipadam dalam tempoh 24 jam. Dan kita boleh set dalam Telegram, grup-grup apa yang dia join, apa perbualan dia dengan kawan-kawan dia. Sebab kita takut. Rupa-rupanya kita ni concern tentang benda ni, rupa-rupanya dalam rumah kita, adik-beradik kita ni ada maksud. Na'udzubillah. Saya fikir setakat itu saja tentang sexual grooming, sebab saya nak bagi buka masa untuk sesi soal jawab untuk pertanyaan. Silakan. Saya serah kembali kepada saudari Betty. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Aki kerana sudi menyampaikan ceramah. Okey, ada soalan ke daripada audiens untuk ditanyakan kepada Aki? Ikutlah ada yang belum jelas ke apa-apa ke. Untuk pendaftaran bahagian IC itu, mohon isi alamat email ya. Boleh buka melalui suara ataupun boleh tulis kat ruangan chat. Ruangan chat ya. Ada soalan boleh tanya je, tak apa. Yes, ada soalan tanya je. Tanya je. Sijil akan diberikan pada akhir program setelah kita share link untuk maklum balas. Jadi mohon stay sampai akhir program lah. Program akan berakhir ikutkan dalam 9.30, 9.40 macam tu lah. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam. Soalan saya nak tanya macam mana kita nak meyakinkan kanak-kanak atau mangsa tu apabila melibatkan orang-orang terkenal kan, macam kes yang pernah berlaku sebelum-sebelum ni, untuk bercerita, dan macam mana kita nak dapatkan kepercayaan mereka untuk cerita dan untuk bagi tahu kepada yang mereka tu mangsa. Sambil tu nak meyakinkan orang sekeliling tu, sebab mungkin pemangsa tu public figure, orang terkenal atau orang yang dihormati. Macam mana kita nak cari itu? Terima kasih. Maka seorang kanak-kanak nak berkongsi satu benda yang menyukarkan berlaku dalam hidup dia bukan senang. Okay? Sebab benda tu benda yang mengaibkan diri dia. Benda tu dia rasa itu pun kesalahan daripada diri dia. Walaupun dia tu mangsa. Bukan semua mangsa dalam fikiran dia merasakan aku ini telah di-grooming oleh orang lain. Maksudnya macam ni lah Bukan semua mangsa tu fikir dia adalah mangsa. Kebanyakan kadang-kadang menyalahkan diri dia juga. Sebab masyarakat memang selalu melakukan victim blaming. Menyalahkan mangsa sebab melayan. Sebab soal pemakaian. Hingga mereka terlupa walaupun orang tu pakai macam mana sekalipun, walaupun individu layan sekalipun, tidaklah bermakna dia layak untuk dijadikan mangsa seksual. Kita tak boleh ada pemikiran macam tu. Walaupun dia mengundang kepada grooming itu berlaku, tetapi kita tak boleh menjadikan ia alasan untuk kita memangsakan orang lain. Pengawalan nafsu ataupun daripada segi diri seorang lelaki itu perlu kuat. Baik, sekarang ni saya nak sebutkan. Kadang-kadang kita ni setiap orang ada berkongsi satu pengalaman silam yang memalukan, yang kita tak nak kenang dah kan. Cuba anda bayangkan pengalaman-pengalaman itu dalam fikiran. Semakin masa, darjah 1, darjah 2, memalukan, malukan gila, kadang-kadang mengaibkan. Mungkin benda itu berlaku ketika kita berseorangan, di tempat terbuka ataupun di tempat tersembunyi. Kita je yang tahu. Okey, dah fikir? Sekarang saya nak tanya pada anda,
Kalau ada orang di sebelah anda nak cerita tak benda tu pada dia? Ya. Kebanyakannya takkan cerita. Malu. Sebab kita tahu kita bodoh saat tu. Kita rasa macam, aku rasa aku tak nak cerita lah benda ni. Malu kot. Begitu juga dengan kanak-kanak yang menjadi mangsa grooming. Rasa takut, rasa malu, rasa nanti dia akan disalahkan. Apatah lagi yang jadi mangsa grooming, dia 18 tahun ke atas. Orang akan cakap, kau tu dah besar kot, takkan kau percaya dengan dia? Engkau besar kot, kenapa kau hantar gambar juga kat dia? Bukan semua orang, dia punya kognitif dia ketika itu boleh memproses yang benda tu tak elok. Tak dapat proses. Sebab itu, kita nak menanamkan keyakinan kepada seorang individu yang dia telah menjadi mangsa bukan satu kerja yang mudah. Apatah lagi, tidak mendapat kerjasama daripada ibu bapa. Sebab kita kena ingat, kalau kes melibatkan budak-budak bawah umur, bila nak buat report polis, dia perlu ada penjaga ataupun ibu bapa bersama. Dan kalau ibu bapa dia tak bersedia untuk defend anak, tak bersedia untuk ke depan membantu anak, susah. Okay? Kadang-kadang ada individu yang rujuk dengan saya. Rasa nak buat report, tapi masih lagi tinggal dengan ibu bapa. Ni dah 18 tahun ke atas. Saya kata dengan dia, awak boleh buat report sebab awak dah 18 tahun ke atas. Tapi saya takut kalau saya keluar nanti, mak ayah saya tanya itu gimana. Kan susah. Nak fahamkan mak ayah dalam isu ni, bukan benda yang mudah, benda yang sukar. Tak ramai orang yang faham dalam isu ini. Okay? Walaupun anak dia mangsa, tetapi dia tak fikir yang anak dia mangsa. Dia rasa benda tu macam kes-kes hamil luar nikah, macam kes-kes seks belum berkahwin, zina. Sedangkan bila mangsa, dia kena voice up, kena ke depan untuk bagi tahu yang dia mangsa. Dan satu lagi saya nak sebutkan, kebanyakan orang jadi mangsa grooming ataupun jadi mangsa gangguan seksual ni, ketika waktu mereka belum ada kuasa ataupun dikenali, mereka jarang nak tampil ke depan. Mereka simpan. Bahkan ada yang jadi mangsa ketika zaman kanak-kanak pun tak tahu dia adalah mangsa. Dia boleh tahu bila dia dah besar. Rupa-rupanya aku kena cabul dulu. Rupa-rupanya aku kena grooming sampai orang tu bagi aiskrim kat aku. Rupa-rupanya dulu masa aku pergi kedai, pakcik tu bagi gula-gula, pakcik kedai kan, bagi lollipop kat aku, rupa-rupanya dia nak pegang dada aku, dia buat grooming. Tak tahu. Okay? Dan akhirnya, yang benda-benda macam ni dia akan bawa masalah kepada kanak-kanak sampai isu trauma berlaku dan lain-lain. Okay, saya terlupa tadi apa yang poin saya nak sebut tadi. Tapi apa yang saya nak cerita adalah benda ini memakan masa untuk kita nak menyebarkan awareness dalam kalangan masyarakat kita. Bukan senang orang nak ada pemikiran seperti ini. Okay? Kadang-kadang kita ni tak berani nak buat report sebab orang tu orang terkenal. Nak berhadapan dengan follower dia lagi, kita pula nanti akan dihantam. Kalau maklumat kita terdedah yang buat report itu, silap-silap bulan, orang kampung akan pulau dengan kita. Nak memburukkan idola mereka segala bagai. Susah. Ya? Jadi saya mengharapkan dalam isu-isu seperti ini, yang kita mampu buat yang paling awal adalah mencegah dulu sebelum ia berlaku. Dan untuk berlakunya pencegahan, perlu adanya proses pendidikan kat situ. Dan dia kena bermula daripada awal. Kalau tak bermula pada awal, memang susah sikit lah kita nak atasi. Jadi benda itulah, macam mana nak beritahu, nak membetulkan pemikiran mereka. Ya, sebab kita kena ingat dia jadi mangsa secara tiba-tiba ni. Tiba-tiba ada orang cabut dia. Tiba-tiba dalam lift, ada orang peluk dia belakang. Ada orang kejar dia ketika dia balik rumah. Tiba-tiba ada orang tunjukkan kemaluan. Ini trauma ni. Trauma. Tapi kalau jadi mangsa grooming, nak menyedarkan mereka yang mereka tu tak salah. Mereka tu dimanipulasikan kepercayaan mereka. Ini tak mudah. Sebab sudah ada ikatan kasih sayang. Sudah ada ketertarikan emosi jadi. Nak dia memerlukan proses yang panjang juga untuk menyedarkan budak-budak ini. Okay? Dan benda itu memakan masa. Saya harap dapat menjawab lah. Walaupun saya berpusing-pusing menjawab soalan tadi. Jom kita baca soalan-soalan yang lain. Cik Bob, dalam Cik Bob ada soalan tu. Ada. Ada peruntukan undang-undang. Okay. Baik, untuk peruntukan undang-undang ni dia berkaitan dengan penganturan seksual ataupun sexual grooming, dia ada dalam akta kesalahan jenayah seksual kanak-kanak. Saya ulang sekali lagi, kanak-kanak ni adalah individu yang berumur 18 tahun ke bawah dalam undang-undang. Walaupun kita nampak kanak-kanak ni sekolah rendah.
Tapi dalam undang-undang mereka 18 tahun ke bawah. Okey. Mana-mana pelaku yang melakukan sexual grooming kepada budak-budak, sebagai contoh menghantar gambar lucah pada budak, mengajar pornografi kepada kanak-kanak, dia berbeza. Macam saya pergi ke sekolah, saya pun sampaikan topik ni, cerita tentang pornografi, cerita tentang apa itu hubungan seksual, cerita tentang kemaluan. Tapi saya mendidik. Grooming dia bukan untuk mendidik. Jadi dalam akta ini menyebut sebarang perlakuan secara interaksi secara nyata ataupun dalam social media yang menyentuh tentang pornografi, melibatkan kemaluan, yang apa namanya, menghantar gambar-gambar tak sepatutnya pada kanak-kanak, sabit kesalahan, mereka ni boleh dipenjarakan hampir 12 tahun, dan juga sebatan. Saya tak selesa 12 tahun ataupun 5 tahun, tapi dia akan dipenjarakan juga dan sebatan. Kesalahan ni kesalahan yang berat. Kalau grooming itu berlaku dalam dunia nyata, maka pihak polis akan buat siasatan secara dengan kanak-kanak berkenaan. Pelakuan tu berlaku macam mana, ada tak elemen-elemen konsen dengan individu berkenaan. Tapi kalau dia berlaku dalam social media, lagi senang. Sebab bukti-bukti itu boleh dilihat melalui screenshot ataupun perbualan. Sebab itu penting, kalau benda ni berlaku, kita jangan delay. Screenshot save. Kalau orang tu ada call, kita mungkin masa tu dah sedar. Apa yang kita buat? Rakam panggilan itu. Kalau buat video call, rakam. Supaya apa? Benda tu boleh jadikan bahan bukti. Benda ni, kalau 18 tahun ke atas, dia susah sikit untuk sabitkan kesalahan kepada individu tu sebab dia nampak macam ada konsen. Tapi untuk budak 18 tahun, walaupun ada konsen, dia tak boleh diambil kira sebab kanak-kanak belum lagi mampu untuk memberikan konsen berkenaan. So nanti boleh cari, saya sarankan anda tolong, ni satu kerja untuk anda, nanti pergi kat Google cari akta akta kanak-kanak kesalahan jenis seksual. Sebab dalam Parlimen tahun 2017 mereka dah meminda akta ini dan memasukkan elemen-elemen ini dalam undang-undang berkenaan. So hak kanak-kanak terpelihara lah, walaupun mungkin ada birokrasi di certain part, tapi at least ada banyak kanak-kanak yang dibantu dan bakal dibantu. Silakan. Okey. Terima kasih Haki. Ada apa pertanyaan lagi kah? Ni ada dalam chat box ni. Daripada Diana. Sebenarnya saya nak sebutkan, faktor video lucah ni adalah faktor yang paling utama kenapa hal macam ni boleh berlaku. Kita kena akui rakyat Malaysia ni lagi ditutup perbincangan tentang benda ni, lagi mencari benda itu. Malaysia ni kalau ikut data ataupun statistik yang dikeluarkan, boleh kata negara yang paling banyak kat dalam Asia mencari bahan-bahan lucah. Kalau kita melihat pula hasil carian bahan-bahan pornografi ataupun bahan-bahan lucah, jumlah waktu jumlah tontonan, maksudnya durasi minit saat menonton, kita akan dapat melihat negeri yang pertama, yang kedua, yang ketiga ni adalah negeri-negeri yang majoriti Melayu Muslim. Walaupun mereka ni didendangkan sebagai negeri yang kita panggil sebagai agamanya yang kukuh, kuliah-kuliah agamanya banyak, tetapi ada masyarakat yang mengakses bahan-bahan berkenaan. Jadi saya nak sebutkan, perlakuan-perlakuan lucah ini yang berinspirasikan daripada pornografi membuatkan individu ini mencari kepuasan dengan cara grooming. Sebagai contoh, bayangkan kalau dia terlibat dengan ketagihan pornografi sejak dia darjah 6. Kemudian darjah 6 sampai dia dah 18 tahun, dia tengok benda yang sama berulang kali ketagih sampai terlibat dengan masturbation. Tapi sampai satu tahap, dia akan jadi tepu. Dia akan rasa perlakuan seperti itu tak mampu lagi memuaskan nafsu dia. Ini yang kita faham tentang satu hormon yang bernama dopamin dalam otak ni. Dopamin ni, bila dah terlalu kerap dikeluarkan, maka dia akan membuatkan diri kita akan cuba lagi benda yang lain. Cuba bayangkan dalam keadaan dia dah tepu dengan perlakuan itu, dia akan cuba buat benda yang lebih lagi. Apa dia katakanlah di tengah kapal ketika itu?
dia akan cuba grooming makwa dia sendiri. Kalau dia berkenalan dengan kanak-kanak, dia akan grooming budak tu. Banyak idea-idea ini datang daripada pornografi. Word-word yang disebutkan, pelakuan-pelakuan yang diajar, semuanya banyak disebabkan oleh pornografi. Kita jangan merasakan pornografi ni kita rasa macam alah, pornografi pun bukannya aku berzina, aku tengok je, aku tengok ni aku sendiri. Dia tak boleh. Kita jangan lagi ada pemikiran macam tu. Pornografi walaupun you tengok, tapi dia boleh bawa masalah kepada persekitaran. Kalau yang tengok itu dia tak mampu kawal diri dia, kan? Mungkin kalau anda sebagai orang dewasa, anda mungkinlah mampu kawal diri, walaupun benda ni dosa, benda ni akan bawa masalah kepada hidup awak. Awak akan ketagih teruk sampai alami mental health, hingga tak mampu nak keluar daripada ketagihan itu. Tapi apa yang saya nak sebutkan adalah ada orang yang bila dia dah terlalu explore banyak dengan pornografi, itu yang sampai tak berakhir dengan child pornografi. Itu yang sampai tahap atuk-atuk yang dah tua sekalipun, sebab dah tua, banyak masa sangat dengan handphone, tengok video lucah, memangsakan cucu dia. Bahaya tau. Ya? Jadi seboleh mungkin saya nak sebutkan pada para pelajar, kita janganlah sampai tahap terjebak dengan pornografi. Kalau dah terlibat, cepat-cepat berhenti. Okay, sebab pornografi ni banyak masalah boleh berlaku. Okay, apatah lagi yang terlibat ni adalah budak-budak di bawah umur. Kognitif mereka ni belum lagi mampu untuk menganalisis dan menganalisa kesan jangka panjang. Mereka tak mampu mengawal diri mereka. That's why dalam negara kita, disebabkan pornografi, tahun 2019 ada budak darjah 6 rogol budak perempuan 4 tahun. Sebab pornografi juga, seorang budak darjah 5 rogol seorang akak sepupu dia darjah 6. Ketagih tengok video lucah. Dan benda inilah yang kadang-kadang berlaku kepada sexual predator, kemuncak kepada kepuasan. Dia nak lebih thrill, tengok pornografi dah tak thrill lah sebab dah terlalu lama layan. Apa yang akan buat? Grooming. Sebab dia merebahkan individu itu secara live, step by step, dan dia mampu memuaskan kehendak nafsu dia sendiri. So, stop pornografi, jangan lagi terlibat. Berhentilah. Saya serahkan kembali kepada kita. Alhamdulillah, terima kasih Aki. Ada soalan lagi ke? Sebab kita dah berada di hujung program. Kalau ada soalan lagi, boleh kemukakanlah. Satu soalan lagi ke? Kalau tak ada, kita ni lah. Dekat chat box tu, pada semua, dekat chat box tu ada link untuk maklum balas. Mohon klik link maklum balas tu dan masukkan, sebab dekat situ nanti kita akan ada email untuk kita hantar e-cert. Dan e-certificate ni akan dihantar dalam masa 3 ke 7 hari lah. Tak ada soalan ke? Tak ada. Tak ada rasa. Okey. Jadi berakhirlah program kita hari ini. Terima kasih kepada Aki Fairul Azukawi kerana sudi menerima pelawaan kami untuk untuk berceramah pada program ni. Risau juga sebenarnya mula-mula nak undang Aki ni sebab jadual dia pun padat kan. Jadi alhamdulillah dia dapat bersama-sama dengan kita. Harap perkongsian yang diberikan oleh Aki itu membuka minda, membuka hati dan mata kita lah tentang bahayanya media sosial ni. Sekarang ni pun kita ada link sebenarnya untuk memantau handphone anak-anak ni, kalau tadi yang tak tahu lagi, iaitu family link. Handphone ibu bapa boleh install dan handphone anak-anak pun boleh install hanya dengan menggunakan email address. Jadi melalui situ ibu bapa boleh pantau handphone anak-anak, kegiatan diorang, berapa lama diorang tengok handphone kan. Dan di situ juga ibu bapa boleh block apa-apa apps yang rasa tidak diperlukan, yang anak-anak tak perlu pakai, boleh block dekat situ. Okay, rasanya setakat itu sahaja kongsian kita. Terima kasih sekali lagi kepada Aki. Setakat ini sahaja program kita, insya-Allah kalau ada ruang dan waktu lagi, kita akan jemput lagi Aki ataupun penceramah yang lain kan.
untuk topik yang lain pula, insyaAllah. So kita akan bekerjasama sekali lagi, dan kepada semua tuan-tuan, perempuan, adik-adik, abang, kakak yang mana yang mengikuti program kami ini, diucapkan banyak-banyak terima kasih. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Jangan lupa isi link feedback tu untuk maklum balas, dan isi email untuk kita hantar sertifikat. Jadi setakat itu saja program kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.